Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan jika timbul yakni muncul zahir Tuhan itu, mana ada Tuhan itu dengan jalan ada bapak atau tukang. Maknanya Allah ada bapak dia, bapak Allah ada bapak dia pula, ada bapak, ada salah silah lah, ada keturunan pula Tuhan. Atau tukang, bukan bapak, ada tukang pula yang menjadi Tuhan. Tukang yang menjadi Tuhan tu ada tukang pula yang menjadi tukang yang menjadi Tuhan. Lepas tu tukang yang menjadi tukang Tuhan, ada pula tukang yang menjadi tukang, tak tahu sampai bila. Hingga mana? Ni gayah dia. Hingga tidak su ni tidak. Lu? Bateri ya? Ni. Hingga tidak su, mana tidak ada kesudahan sebelah humbi itu, sebelah hujung, sebelah apa? Madi, sebelah lalu, sebelah humbi itu. Maka jawab dia kalau lagu tu tentulah bohong juga, tak terima dengan akal juga. Kenapa? Kenapa tidak terima orang panggil bersalah silah atau bertasalsul, bersilih ganti sehingga tidak ada sukuk sebelah madi, sebelah lepas. Nah, kenapa tak terima bohong? Kerana tidak ada perkara yang tidak ada tak ada perkara yang tidak ada kesudahan. Tu ilak dia gitu dah. Tidak ada perkara yang tidak ada sub. Jika perkara itu tidak bertambah-tambah, maka nak bertambah-tambah sebelah umbi itu tentulah bohong juga. Kerana apa? Kerana tidak boleh nak beranak atau nak menjadi akan yang terlebih tua. Nah, dia sebut undur kot belakang dah. Undur kot belakang. Jadi mana boleh? Nah, tu anak beranak mak. Bapak beranak moyang, datuk, tak boleh. Nah, tak boleh nak beranak atau nak menjadi akan yang terlebih tua. Nah, apa harap tu? Nah, tak boleh orang panggil anak nak menjadi ke bapak, bapak nak menjadi ke datuk, datuk nak menjadi ke moyang, tak boleh itu. Mesti kena ada su. Kemudian jika tidak su itu kerana sangat banyak sangat, kita tarik panjang. Ya sebenarnya ibtalut tasalsul ni sangat mudah. Oleh kerana tu dia banyak masuk ni. Jika ni kalau kita baca kita Arab ni, dia ada burhanut tatbiqi. Nah, burhanut tatbiq ni kita tarik salah silah. Dia panggil, kita buat satu garisan dengan peristiwa-peristiwa masa-masa yang kita berada sekarang ni. Kemudian kita tarik sampai sebelah belakang kita ni, masa lalu. Nah, masa yang telah berlalu tu satu garisan yang tidak ada su. Kemudian kita tarik daripada garisan yang pertama, kita cabut. Nak bagi tahu bahawasanya garisan yang kedua kita nak cabut ni juzuk daripada garisan yang pertama tadi. Jadi keluar juzuk yang kedua. Kemudian kita tatbik. Tu dipanggil tatbik. Kita goreh. Nah, masa yang kita berada sekarang ni, kita nak letak di mana? Bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa yang kita tarik tadi daripada garisan yang pertama. Dia akan menatijahkan juzuk tidak akan sama seperti kun. Gitu dah. Ini secara mudah, kalau tidak kena goreh-goreh pula panjang cerita dah. Dia akan menatijahkan gitu. Ia akan menatijahkan mesti ada kesudahan.
Nah, mesti ada kesudahan. Kalau tidak ada kesudahan, bermakna juzuk akan sama dengan kul. Bagaimana juzuk sama dengan kul? Contoh dah. Sebuah masjid dengan pintu masjid. Mana juzuk, mana kul? Pintu masjid itu kita kata juzuk bagi masjid sekaliannya. Nah, maka juzuk dia tidak akan sama seperti kul. Nah, pintu tu hanya juzuk daripada kulli masjid tadi. Kalau kita boleh terima perkara yang tidak ada kesudahan, kok balik lalu, berarti juzuk itu akan jadi sama dengan kul. Mana? Pintu masjid seperti itu sama seperti sebuah masjid. Gitu. Ini pendek-pendek nak cerita nah. Boleh terima kalau gitu dengan akal kita? Pendeknya tak boleh terima. Orang nak buat masjid. Tepoh kontraktor. Kontraktor tu mari pacok pintu masjid. Siaplah ya. Mana masjid? Ni pintu sebutin. Cukup dah. Atau mana? Ni pintu masjid, bukan masjid sebuah lagi. Juzuk sama dengan kul. Mampu. Nah, juzuk tak akan sama dengan kul. Nah, ni dia panggil burhanut tatbiq. Nah, biasanya kita garis di whiteboard, lepas tu kita buat masa kita sekarang berada sini, lepas tu tufanun Nuh, masa peristiwa Nabi Nuh, lepas tu pergi ke depan lagi, la nihayat Allah, tak ada kesudahan. Daripada garisnya tu kita tarik, kita nak tarik di mana? Nak tarik sebelum sikit daripada kita, tarik keluar ke satu garis lain pula. Lepas tu kita tatbik. Mana? Peristiwa ni sama dengan peristiwa ni. Peristiwa ni sama dengan peristiwa ni. Peristiwa ni sama. Sampailah tufan Nabi Nuh, pasti dia akan jadi gini. Dia ada kesudahan. Dia akan jadi kesudahan. Gini. Snap, ada lalu dah. Kita buat garis yang mula-mula. Ini garis yang pertama. Ini masa kita berada sekarang. Lepas tu peristiwa apa? Peristiwa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke, ikutlah. Siapalah tufan Nabi Nuh. Lepas tu kalau nak garis tu panjang jadi. Daripada sampailah la nihayat Allah. Tak ada kesudahan. Ke belakang tu tak ada kesudahan. Pada masa madhi dia panggil. Pada masa yang lalu tak boleh ada kesudahan. Straight kita buat garis la nihayat Allah. Kemudian kita garis pula. Kita cabut daripada garis garis masa yang kita buat khot yang mula-mula ni, kita cabut. Nak cabut mana? Cabut mula di Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tahun berapa? Kita cabut. Cabut, buat satu lagi garisnya. Nah, dia akan jadi gini. Ini kan lebih masa kita sikit. Nah, dan mesti di hujung ni pun dia akan jadi gini juga. Dia akan jadi gini. Nah, sebab apa jadi gini? Sebab garisan yang kedua ni ialah juz'un min garisan yang pertama. Juzuk. Jadi juzuk ni tak boleh sama dengan kul. Dia tak boleh sama dengan kul. Dia akan jadi mesti garisan yang pertama tu lebih panjang daripada garisan yang kedua. Garisan yang kedua mesti lebih pendek daripada garisan yang pertama. Inilah bukti bahawasanya sesuatu yang baru mesti ada kesudahan. Mesti ada kesudahan. Tak boleh tak ada su. Kalau tak ada su, mesti juzuk sama dengan kul. Jadi gitu dah. Bahkan juzuk sama dengan kul mustahil pada akal. Mudah-mudah nak faham seperti tadi. Pintu masjid tak akan sama dengan sebuah masjid. Kaki lembu seekor tak sama dengan lembu seekor. Gitu. Kita nak beli lembu seekor, orang main kaki lembu seputum. Atau guano kaki lembu yang jauh hari. Kaki ni sama dengan seekor. Sudah. Tak terima dengan akal kita dah. Jadi mesti orang panggil tiap-tiap yang baru ni mesti ada kesudahan. Ni cerita baru ni, bukan cerita pasal Tuhan yang qadim. Al-qadim la nihayatalah. Benda qadim ni tidak ada kesudahan. Sebab tu Tuhan walaupun ada makhluk, tak ada makhluk, dia tetap qadim. Nak ceritanya makhluk ni mesti kena ada kesudahan. Kalau tak ada kesudahan, mustahil. Jadi sebab tu kalau kita buat garis apa yang panggil burhanut tatbiq, dia mesti garisan yang kedua akan lebih pendek daripada garisan yang pertama. Sebab apa?
Sebab garisan yang kedua ni ialah juzuk daripada garisan yang pertama. Maka juzuk tidak akan sama dengan kul. Kul tu garisan yang pertama. Gitu. Kalau kita kata masjid sebutir, kita cabut juzuk daripada masjid. Mana? Pintu, tingkap dia. Gitu. Ada kesudahan tak? Mesti ada kesudahan. Tak ada pintu, tak ada kesudah. Duk mana pintu? Pintu bos, bapak pintu. Tak tahu nak masuk ke mana. Mana boleh itu? Mesti ada su. Maka bila juzuk tu ada su, kul juga ada su. Tak ada kesudahan. Itu nak ringkas sebab kita kata nak hotel ke? Pening juga tu boleh pakai kedak tu. Kalau di pondok tu, tapi video saya bahas pasal burhanut tatbiqi, apa lagi? Sabab musabab, ilak maklul, itu ada tu. Saya mengajar di pondok dengan budak-budak ni, saya buat di whiteboard saya buat di whiteboard. Tu boleh tengoklah, cari dalam page saya tu ada lah. Jadi kalau kita nak buat hak tu ini, jawabnya habis di tasasul ni saja lah. Ataupun boleh juga kita nak bahas lagi apa? Burhan ni sebab dan akibat ni. Boleh juga. Nah, contoh seperti kita kata orang hak mula-mula ni dia akan tembok orang depan kalau orang yang kedua bagi isyarat. Dan orang yang kedua bagi isyarat kalau orang ketiga bagi isyarat. Orang yang ketiga akan bagi isyarat kalau orang keempat bagi isyarat. Siapa tak tahu siapa bila? Tak boleh ada su. Itu tasasul tak boleh ada su. Rupa tasasul tak boleh ada su. Jadi siapa bila orang depan ni nak tembok? Bila nak berlaku tembok? Tak berlaku sama tembok ke? Sebab tak tahu siapa bila. Siapa dia hak nak bagi isyarat? Tu lah ni hayatah lah. Akhirnya tak tertembok-tembok lah orang depan ni. Nah. Mana Tuhan nak buat makhluk ni kena ada Tuhan lain hak buat Tuhan. Tuhan hak nak buat Tuhan hak buat Tuhan, kena ada lagi Tuhan hak buat Tuhan hak buat Tuhan, hak buat Tuhan. Yang buat Tuhan kepada Tuhan. Tuhan hak buat Tuhan hak buat Tuhan, Tuhan hak buat alam ni kena ada Tuhan lain lagi hak buat Tuhan. Lepas tu alam ni tak akan ada sampai bila. Sebab dia bergantung gitu. Macam tadi, orang depan tak akan tembok. Sebab apa? Dia bergantung dengan orang yang belakang bagi isyarat. Orang belakang dia bagi isyarat, kalau orang belakang dia salah lagi bagi isyarat. Orang belakang dia hak bagi isyarat tu, kena orang belakang pada belakang lagi bagi isyarat. Sampai bila tak ada su. Jawabnya orang depan tak tembok duduk gitu. Jadi jawabnya Allah tak buat makhluk ni. Sampai bila? Sampai bila? Sebab apa? Tak ada su. Dia bergantung dengan siapa hak buat Tuhan pada Tuhan siapa kepada Allah yang mencipta alam ni. Patut alam ni tak ada, betul dah. Bahawa sebab alam ni telah ada. Bermakna setiap sesuatu yang makhluk ni pasti ada su. Hak tidak ada su hanya Allah. Allah tidak ada kesudahan. Mana sudah di Allah habis, selesai, tak ada lah. Sebab tu al-awwal dengan mana apa? As-sabqu 'alal asya, yang mendahului di atas segala sesuatu. Sesuatu tidak ada yang mendahului Allah. Semuanya habis di Allah, selesai, habis. Ada lah. Kalau tak selesai lagi, ada lagi yang mendahului Allah, ada lagi yang mendahului bagi Allah. Ada lagi yang mendahului bagi Allah. Ada lagi yang mendahului. Tak tahu siapa ke bila. Itu banyak sebenarnya burhan hujjah yang membatalkan tasalsul. Itu banyak. Ada burhanul tatbiqi, ada burhanul illah wal ma'lul, macam-macam. Tu dah tak tahu nak pilih kat mana dah. Tu habis itu. Kerana sangat banyak. Kemudian jika tidak su itu kerana sangat banyak. Situ dah. Maka tentu su juga, tentu ada kesudahan juga. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita periksa beri sangat-sangat lama masa sehingga ganti anak cucu cicit tolong bila. Bahasa dia dah. Mesti ada su juga. Beri orang panggil anak cucu cicit ni bila. Keturunan dia daripada dia siapa ketuk nenek moyang dulu, mesti ada su. Dia benda ni tidak akan bercambah melainkan kok balik depan gitu dah. Kita tanam pokok ke benih, dia tidak akan benih itu tumbuh pokok kok bawah tanah. Dia akan naik ke depan, ke atas. Jadi tasasul hak wajib itu ke depan. Jadi tasasul ada hak wajib seperti tasasul orang dalam syurga. Tasasul ke depan. Tak apa hak depan.
Hak depan cung gila-gila tak apa tu. Ha? Hak pihak mati, pihak belakang mesti kena ada su. Tak boleh tak ada su. Benda tak akan bercampur melainkan kok balik dah, kok balik depan. Kok balik humbi mesti kena ada kesudahan. Kalau tak ada kesudahan, bermakna juzuk sama dengan kul. Bermakna apa lagi weh? Dia nak sebut tadi. Anak boleh buat bapak boleh buat tu. Banyak benda-benda hak karut-marut. Nah? Tu. Bermakna makhluk tidak boleh wujud kerana tidak ada berlaku akibat tanpa sebab dan sebagainya. Banyak. Ala kulliha tasassul ni tak boleh terima dengan kepala otak. Okay, tak boleh terima nah. Tak boleh terima. Mesti orang panggil sesuatu yang baru ni mesti kena ada kesudahan. Kalau benda baru tidak ada sub berarti dia qadim. Al hadis la nihayatalah bermakna dia bukan al hadis, dia al qadim. Nah, benda baru mesti kena ada kesudahan. Gitu ya. Tu. Baik, habis itu kalau begitu tentulah Tuhan kita itu bukan baru timbul, bukan baru wujud dah. Dialah yang mendahului di atas segala sesuatu dan tidak ada segala sesuatu yang mendahului Allah. Kalau ada yang mendahului Allah, mesti kena ada yang mendahului bagi yang mendahului Allah. Dan yang mendahului bagi yang mendahului Allah, kena ada yang mendahului bagi yang mendahului Allah. Itu tasasul. Nah, kalau kita kata ada yang mendahului Allah, tapi yang mendahului Allah juga didahului oleh Allah. Itu jadi daud. Tadi jadi daud. Merah. Yang main gitu je. Daud atau tasasul. Dan dua-duanya mustahil. Kenapa? Karena akan bawa kepada beripung dua perkara yang berlawanan. Tak boleh dah. Baik, habis itu. Sebenarnya tasasul kau apa ni sebenarnya falsafah wadan. Burhanut tatbiq tasasul ni itu sekuat-kuat dalil bagi falasifah, bukan setakat mutakallimin dah. Cuma ada beza lah sikit. Pegangan falasifah lain, pegangan mutakallimin lain. Baik, habis itu contoh lainnya seperti falasifah Allah tu hanya jadikan ilat bagi maklul adanya alam ataupun tabiat bagi matbu' adanya alam. Cukup. Bukan Allah yang menjadi dah. Jadi kita semua ni qadim sebenarnya. Cuma baru diperzohir dia panggil. Dia panggil apa dia? Qadimun now hadisul afra. Itu fofok falasifah tu. Faham seperti inilah hak berjakit dengan fofok Taimiyun ni. Mana Allah tu zat dia qadim. Tapi afra sifat dia tu boleh baru. Jadi boleh qiyamul hawadih bi zatillah taala boleh. Jadi sedia kala Allah tidak bersifat dengan pendengaran dengan penglihatan. Lepas tu bila Allah Taala bersifat dengan pendengaran penglihatan, bila ada benda yang nak dilihat, nak didengar, barulah Allah jadikan pendengaran dan penglihatan ada di zat dia. Baru arak qiyamul arak bi zatillah taala. Jaizun inda Taimiyyin. Inda Taimiyyin harus. Ni faham karamiyah tu hasyawiyah. Tu dah. Sebab tu kena tukar bukan kongres asariyah. Kongres karamiyah, kongkek asariyah. Gitu. Merogul asariyah tapi hak sebenarnya karamiyah, hasyawiyah. Memang gitu. Memang dia mengaku sungguh. Betul. Kita waktu binah ibarat kita Asma wa Sifat Al-Baghdadi, jangan bubuh nama karamiyah. Letak isi karamiyah tu apa? Qudratu ala tasammu, qudratu ala tabassum. Setuju tak? Ni baru betul ya tak? Kita mau buka. Ini faham karamiyah, bermakna entah karamiyah. Senyap. Tapi tak ngaku pasal dah. Salaf. Iyalah salaf karamiyah. Kalau begitu, tentulah Tuhan kita itu bukan baru timbul. Kerana apa? Bukan baru ada lah, baru timbul, baru muncul. Kerana apabila baru timbul, baru muncul, baru ada, tentu tidak lepas daripada tiga jalan itu. Tiga jalan disebut tadi dah. Tu. Habis. Sama ada Tuhan di ketiadaan dia menjadi diri dia sendiri,
Mana di ketiadaan Tuhan menjadi keadaannya Tuhan. Ataupun jadi kut daun, ataupun jadi kut tasalsul. Semua tu mustahil. Maka tiga-tiga itu bohong belaka. Bohong mana tak terima kalau berhangguk-hangguk ia tu cia bodoh. Nah, kalau orang cerdik mesti tak boleh terima. Mana boleh diri ketiadaan menjadi ke sesuatu yang ada. Nah, mana boleh orang panggil bergilir gati antara dulu dengan kedia pada satu masa. Dan mana boleh juzuk sama dengan kul, tak boleh. Nah, sesuatu tidak ada kesudahan, tak boleh benda baru. Adapun kita-kita ini sungguh pun nampak bertali-tali bapak hingga tu ada, maka suk kepada Tuhan yang qadir juga. Habis suk itu. Habis suk di Tuhan. Sebab tu kata al-awwal tu dengan mana as-sabqu 'alal asya. Ni ada apa? Orang panggil ayat cak ke dia sebab dia kata tasawuf ni kotak, lebih kotak daripada ayat cak lagi. Dia kata ni kan, kalau tuan-tuan dengar di masjid orang mengajar sifat 20, cepat-cepat lari, start kereta motor, balik rumah, tengok Hindustan lebih baik daripada mengaji sifat 20. Sebab sifat 20 lawan Quran. Sebab apa lawan Quran? Sifat 20 kata Allah qadim la awwala la adamul awwaliyah lil wujud. Tidak ada permulaan bagi ada. Baqa adamul akhiriyati lil wujud. Tidak ada bangsa akhir bagi ada. Lawa betul-betul Quran. Quran kata huwal awwal wal akhiru. Tuhan ada awal, ada akhir. Lagi ke lembu ada awal. Ni ayat dia ni. Lagi ke lembu ada awal. Okey, Tuhan tak ada awal. Gila malah. Tuhan dia sepuluh lembu pula. Ada awal ada ni. Tu mesti dia ambil makna awal daripada lagu Jamal Abdillah. Kaulah kekasih awal dan akhir. Nah, kalau orang ambil di tafsir Quran, al-awwal makna yang ini. Nah, awal ada dua makna. Awal bermakna ibtida, muhalun 'ala Allah. Mustahil tak Allah Taala. Awal bermakna la apa adam apa as-sabqu 'alal asya, itulah makna qadim. Itu makna kidang yang mendahului di atas segala sesuatu. Dan tidak ada satu pun daripada segala sesuatu yang mendahului Allah. Tak ada. Dan semua tu suk di Allah. Kesudahannya habis di Allah. Tak ada. Nah, patut Allah la nihayatalah. Tak ada kesudahan Allah. Allah qadir. Gitulah tu dah. Suk di Tuhan kan tengok. Suk, maka suk itu makna kesudahan. Takut dulu suk ayat ke suk tulah. Maka suk mana kesudahan kepada Tuhan yang qadim juga. Maka yang qadim itulah Tuhan. Samatullah, mana samatullah ni lebih-lebih lagi. Samatullah pula. Bapak-bapak kita itu bukan menjadi akan kita. Lebih-lebih lagi bapak kita bukan menjadi kita. Dia hanya sebab bagi adanya kita. Tu sebab bagi adanya kita, sebab yang adil. Boleh tak ada kita tanpa ibu bapa? Boleh. Ada tak ada ibu bapa? Isa tak ada apa, ada mak. Boleh kalau Tuhan nak buat. Nah, cuma ibu bapa kita tu sebab yang adil bagi adanya anak. Gitu ya. Bukan ibu bapa kita menjadikan kita. Kalau ibu bapa kita yang menjadikan kita, tentu hidup kita tak sekepek ni. Nah, mesti ibu bapa nak hidup macam Po Shahrukh Khan ke Salman Khan ke Waus mak. Biar dia hidup kepek pun tak apa, tapi anak dia nak comel. Tapi tak, tandanya bukan ibu bapa kita yang menjadikan kita, hanya sebab yang adil saja. Kalau begitu, banyak kalau begitu deh. Kalau duk main kalu-kalu ni suruh kita mikirlah. Ni pokok dia ngaji apa duk kalu. Ni lah perangai syaitan Nabi kata. Tuftahu fa'lu syaitan ni dah. Awak tu kalu dalam bab beramal. Kalau dalam bab beramal memang perangai syaitan, buka perangai syaitan. Sebab tu dalam beramal kena kalu dulu, jangan kalu kemudian. Kalau saya rogo ke lah ke mana yang jadi? Oi malu aku, dolah dai piu masuk mahkamah masuk tu. Rogo bersiri. Piu Faiz. Oh tu gila malu. Kalu dulu dah. Tu kalu buat kalau kita tak kalu dulu lah beramal, buat barulah kalulah aku tak ikut nafsu. Tak boleh. Tu buka perangai syaitan tu. Nah. Ada pun kalu hak ni bukan kalu tu. Kalu hak kita nak ambil natijah. Kalu Tuhan lain pada Allah ada lagi di langit bumi ni. Lagi mana jadi? Tak boleh wujud alam ini sejak daripada awal walau sebesar zarah. Kayak gitu. Tu Quran lah aja. Dah. Quran. Sebab tu aja kalu tu suruh mikir. Kalau begitu,
Kejaklah, mana yakinlah, teguhlah. Akidah kita, pegangan kita kata dalam hati kita, qaulun nafsi dalam hati kita kata apa? Tuhan itu sedia. Mana? Tuhan itu sungguh sedia. Mesti sedia. Sedia dengan mana tidak ada awal bagi ada. Tak ada. Dia yang mendahului segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Ta'ala. Dan apabila kejak, mana kejak teguh, yakin, kita kata dalam hati kita, tentu sungguh sedia, tentu kejak pula kata Tuhan itu bukan baru. Wallahu a'lam. Dua-dua selalu dah. Wujubul wajib, istihalatul mustahil. Sebab tu dalil pun, dalil ni dua madlu. Dalil yang kita belajar tadi tu menunjuk di atas dua benda yang ditunjuk. Mana? Menunjuk di atas mesti sedia Allah, dan menunjuk juga di atas tentu tidak baharu Allah. Kayak gitu. Tu. Jadi tak boleh lah. Zat Allah baru tak boleh. Sifat-sifat yang berdiri di zat Allah tak boleh baru sifat zat. Mana boleh sifat zat, sifat baru? Tak boleh. Sebab apa? Sebab jadi kaedah apa? Kullu ma lazamal hadisa fahuwa hadisun. Ma la yakhlu anil hadisi fahuwa hadisun. Tu kaedah kita tu. Bukan kaedah falasifah apa. Ikut dia nak kata kaedah falasifah. Kita tak kenal. Kita mengaji dengan Aristotle. Kaedah tu ijma', sepakat. Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah, Atsariyah. Bahkan kalau Atsariyah, Hanabilah lebih dahsyat daripada Asy'ariyah lagi. Sifat fi'il pun qadim juga seperti Maturidiyah. Sampai tahap tu. Kita Asy'ariyah sifat fi'il baru. Menjadi, memberi rezeki semua baru. Kalau Maturidiyah, Hanafiyah ni, Maturidiyah ni biasa Hanafiyah. Dan Hanabilah sifat fi'il pun qadim. Sebab apa? Sebab huruban, nak lari daripada mereka yang mengharuskan sifat yang baru berdiri ada di zat Allah Ta'ala. Hatta ni sebuah pun tak boleh. Apa tahap tu? Tiba-tiba, kami Atsariyah, kami Hanabilah. Kenapa tak masuk Atsariyah, Hanabilah etek dalam ahli sunnah jamaah? Akidahnya falasifah. Qadi menau hadisul afra'. Dialah bapak segala falasifah ya. Tuhan tu zat yang qadim. Sifat-sifat boleh baru ada di zat Tuhan. Iyalah bapak falasifah. Gitu dah. Berat tu. Tu. Jadi perompok bertempik kepada perompok. Gitu. Perompok. Padahal dia perompok. Jangan falasifah ni P420. Dia sebenarnya bapak falasifah. Jadi gitu ya. Tak ada. Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah baik, Maturidiyah baik, Atsariyah. Ijma' imtina' qiyamul hawadis bizatillah ta'ala. Mustahil, tertegak, berdiri ada perkara baharu di zat Allah Ta'ala. Sebab tu ta'alluq tu bukan amrun wujudiyun. Indal muhaqqiqin. Qaulul muhaqqaq, qaulut tahqiq, amrun i'tibari. Dia panggil ta'alluqatis sifat ni ialah umurun i'tibariyatun. Apa umurun i'tibariyatun? Intiza'iyatun. Mana? Dicabut kefahaman kita Tuhan bersifat dengan berkuasa. Dia berkuasa mengadam. Berkuasa mengadam ni ada tu orang panggil ta'alluq. Pahal di mana? Pahal di benda hak wujud di zat Allah Ta'ala, ma'ani hak berdiri di zat. Payah kau nak pahal intiza'. Betul? Mana ada umurun i'tibariyah, intiza'iyah? Di mana? Atadaimu dia gitu. Pahal lah. Toke ikhtira'i, toke reka semata-mata. Tak nak sabar pula. Memanglah amrun i'tibariyah, intiza'iyah. Diintiza' daripada mana? Dicabut faham. Intiza' mana kita cabut kefahaman kita daripada benda ada. Apa benda ada? Zat dan sifat Allah Ta'ala. Cabut faham daripada sifat yang qiyamus sifat bi zatillah Ta'ala. Mana? Qiyamus sam'i, berdiri pendengaran di zat Allah Ta'ala. Getilah Tuhan tu yang maha mendengar segala benda yang didengar atas segala benda yang ada. Mudah. Kau payah? Mudah tak nak? Dia kata bukan. Itu bukan sifat, bukan betul-betul mendengar. Sebab apa? Sebab amrun i'tibari, amrun adami. Siapa kata? Itu Ibnu Taimiyah yang kata. Ibnu Taimiyah faham, kalau benda tu bukan amrun wujudiyun, pasti amrun adamiyun. Tak ada benda hak duk tengah di antara tu. Kita dah amrun ni ada apa? Di atas yang mengisbatkan hal. Mana? Amrun wujudiyun, amrun adamiyun, amrun haliyun, amrun i'tibariyun. Gitu.
Lawe bagi benda hak bahasa ada, itu lawe 3. Lawe ada tu baru tiada. Tapi lawe bagi benda hak bahasa ada 3. Boleh jadi hal. Boleh jadi perkara hak bahasa tak ada. Nah, boleh jadi perkara hak dikira-kira sungguh pada fikiran akal kita. Jadi bila ulama sebut ta'alluq ni amrun i'tibari, bukan amrun adami. Amrun i'tibari lah. Mana? Perkara hak sungguh pada fikiran kita. Dan takut berlaku. Berlaku tak Tuhan melihat kita sekarang ni? Berlaku lah. Tak boleh kata ada. Sebab bukan benda wujudi. Berlaku tak Tuhan lihat kita? Berlaku. Seperti tak Tuhan lihat kita sekarang? Seperti bukan buat lalak tak? Bukan tipu-tipu tak? Jadi apabila kita kata ta'alluq tu amrun adami, kalau tak ada, itulah yang menatijahkan dia akan kata Asy'ariyah ni pelik akidah dia. Tuhan bersifat dengan pendengaran. Wujudi ada di zat Tuhan. Tapi mendengar amrun adami, kalau tak ada. Jadi apa? Tuhan bersifat dengan pendengaran, tapi tidak benar-benar mendengar. Tuhan bersifat dengan penglihatan, tapi tidak benar-benar melihat. Tuhan bersifat dengan berkuasa, tapi tidak benar-benar mencipta, berkuasa menjadi. Tuhan bersifat dengan penentu, tapi tidak benar-benar menentu. Itu tuduhan Taimiyun Wahabiyun kepada kita Asy'ariyah. Jangan kita pula masuk perakak, jangan. Ta'alluq ni memang betul amrun adami. Masuk perakak selalu dah. Masuk selalu dah dalam perakak dia. Jangan. Tak ada satu pula ulama Asy'ariyah kata ta'alluq amrun adami, tak ada. Khilaf pak qaul. Mana? Amrun wujudi. Maka pendapat ni orang panggil pendapat asal Imam Abu Hasan Asy'ari. Diihtimalkan kembali kepada nafsiyah bagi sifat. Mana? Kena kepada ta'alluq tanjizi qadim suluhi qadim. Ditanggung. Ulama kita menanggung itu. Nah, kalam-kalam ulama yang nampak bercanggah, tanggung. Ihtimal. Supaya tidak jadi khilaf hakiki, khilaf lafzi. Nah, amrun i'tibariyun, amrun haliyun. Ya kepak senang, seruh pada Allah. Bukan kepala otak kita nak pecah mikir benda tu. Itu ya. Tak ada qaul yang kelima. Ta'alluqnya amrun adami. Melainkan puak-puak Wahabi, puak-puak Ibn Taimiyah. Dia nak ilzam apa hak dia faham. Jadi dia baca kitab Asy'ariyah. Bukan dia baca kitab Asy'ariyah. Dia baca kalam Ar-Razi Al-Amidi. Bukan daripada kitab Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi. Hanya baca hak Ibn Taimiyah i'tiraf di atas Imam Ar-Razi. Jadi dia memahami Asy'ariyah bukan kacamata ulama Asy'ariyah. Cermin mata Ibn Taimiyah. Cermin mata hak ada habuk gapo dah. Cermin mata hak Asy'ariyah sendiri spek mata mahal redeh. Original. Habis itu khotel dak kalau main gini ni. Habis itu baik. Mana tadi? Kalau wallahu alam. Dan mesti ngoti kata Tuhan itu kekal. Tak binasa. Selalu dah. Mesti ngoti kita i'tikad tu. Kata tu qaulun nafsi. I'tikad lah. Hak kita pergi dalam hati kita tu. Ambil mana tu? Kata qaulun nafsi. I'tikad tu ialah qaulun nafsi. Kita tengok dalam kitab Tuhfatul Murid. Syarah Jauharit Tauhid itu ada. Ithafil Murid pun ada. Qaulun nafsi lah dia panggil. Qaulun nafsi. Dan mesti ngoti kata mana i'tikad. Begitu selalu senang. Mesti ngoti kata ni kita i'tikad dalam tu. Pegang dalam hati kita. Sipu dalam hati kita. Tuhan itu yang kekal. Bapak ni. Bila kata Tuhan tu mesti kekal, tentu tidak binasa. Selalu dah. Binasa Tuhan tentu tidak. Itu dah. Dan tidak mati sekali-kali. Mati pun dah. Mana dilentangi oleh tiada. Macam kita ni. Kita pun nanti bila hidup di akhirat kekal juga. Tapi kekal kita kekal hak bahasa aridi. Diperkekal. Tapi dilentang kada wujud kita dengan tiada. Dilentang. Berhubung dia panggil adamul lahid dia panggil. Dengan sebab apa kita i'tikad lagu tu? Ni dalil. Dengan sebab kita fikir kalau dia sudah mati atau lagi akan mati. Dua. Kalau Tuhan tu mati dah. Tuhan duk mana lah ni? Mati lama dah Tuhan. Boleh 10 hari tu mati dah Tuhan. Kalau lagu tu. Atau tak mati lagi. Tak tahulah bila nak mati. Akan mati Tuhan. Maka siapalah memati akan dia? Siapa pula kau jom mati ke Tuhan?
Kemudian jika ada yang mengapa dia tu? Tak terai kitab saya tu. Mematikan dia Tuhan, maka tentulah dia itu mana Tuhan ni, Allah ni bukan Tuhan. Mana bukan Tuhan yang sebenar. Bukan Tuhan yang ma'budu bihaq. Hak kita ibadat ke dia betul. Kena ke Tuhan sebenar, bukan. Hanya yang mematikan dia itulah Tuhannya. Hak mematikan dia itulah pula Tuhan hak sebenarnya. Gitu dah. Tu sebab apa? Sebab taksub di Tuhan hak nama Allah tu. Sebab apa? Allah sendirinya ada pula yang mematikan dia, yang merubahkan dia. Ada pula yang merubahkan dia, yang mematikan dia. Jadi taksub di Allah, suk di Tuhan hak mematikan Tuhan yang bernama Allah. Bermakna Tuhan yang menjadikan Tuhan bernama Allah itulah Tuhan hak sebenarnya. Kemudian jika mati itu dengan Tuhan sendiri memati, dia mati dia sendiri. Itu maknanya. Dia bunuh diri, dia tengok bergerak. Tuhan pun stres juga ke mana. Bunuh diri dia. Maka kemudian jika mati itu dengan Tuhan sendiri memati, mana? Bunuh diri. Maka tentulah bohong juga. Bohong benar Tuhan mati diri sendiri. Kerana mati itu sebelum Tuhan buat dia, maka tidak ada lagi. Mati itu sebelum Tuhan buat dia mati itu tak ada lagi. Hanya ada dan jadi dia mati itu sebab Tuhan yang buat. Jadi mati itu baru tak? Baru mati itu. Mati itu hawadis tak? Hadis. Bukan qadim. Kalau begitu nampaknya ada benda yang Tuhan buat jadi lebih sakit pada Tuhan lagi. Lebih sakit. Bahaya lebih sakit ni. Lebih hebat, lebih menelak, lebih gedebeh, lebih kuasa pada Tuhan lagi. Gapo? Mati itulah. Mati itu dulu tak ada. Tuhan hak buat mati. Jadi mati itu baru tak? Baru. Hebat tak mati ni? Hebat mati. Kalau kena ke Tuhan, pak Tuhan pun mati juga. Jadi jatuh ke ada makhluk lebih hebat pada Allah pula dah. Gapo? Mati itulah. Mati itu makhluk yang lebih hebat daripada Allah sendiri. Sebab apa? Sebab mati itu benda baru. Kan adalah hadis kan akhirat esok Tuhan buat rupa ke mati itu seperti seekor kibas. Kemudian disembelih. Tak ada lah simbolik kata mati itu hapus. Nah, Tuhan hapus. Nah, tak ada dah mati lepas itu. Berarti mati itu baru tak? Baru. Allah lah yang menciptakan mati. Nah, ya kalau Allah buat mana lah. Baca al-mulk saja berat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kayak gitu. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Jadi mati itu makhluk baru. Baik, tiba-tibanya mati itu baru. Bila mati itu baru, Allah yang buat dia. Kalau mati itu kena tepuh dengan Tuhan accident dengan mati, pak Tuhan pun mati juga, tanduk Tuhan. Maknanya mati ni gedebel pada Tuhan lagi. Nah, kalau kena ke Tuhan pun jadi tak ada juga. Boleh kayak gitu? Bolehkah kita terima dengan akal Tuhan buat makhluk yang lebih hebat daripada dia sendiri? Tak boleh. Macam kita. Dia kata boleh tengok tu. Manusia boleh buat kereta laju pada orang lagi berlari. Manusia bukan buat. Manusia usaha. Ni konsep kasar ni. Dia mau order daripada Indo main buat podcast buat ni puas nama syairah. Macam-macam dia tu. Kalau kira nak berdebat kat Nelelio berasa. Daripada Indo. Kata debat dengan Syekh Sa'id Faudah. Tak payah dengan kita tak pada nak pun wikoi kapung ada di ni pondok tak payah disket. Orangnya pondok tak payah disket ni. Orang tak berani kecek sifat 20 situ. Orang kapung nak bau ticana tu pun aling sifat 20. Aja memang dah. We debat dengan orang tu ya. Ngaruk nipu banyak tu. Tu. Dia kata pelik. Konsep kasar. Kasab wali kisab dicipta oleh Asy'ariyah. Bukan di situ. Di dalam Quran sebut laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Memang kita usaha. Kita ikhtiar memilih dan kita usaha. Itu kudrat iradat kita. Kudrat iradat Allah taksis ijab. Kudrat iradat kita ikhtiar kasab. Gitu. Jadi sebab tu bukan kita buat kereta. Hakikat yang buat siapa? Allah. Cuma ada medaing je. Medaing China, medaing Malaysia. Lalu kut tangan tukar. Nah, dia makhluk ni ada dua. Ada hak lalu kut tangan tukar.
Ada hak tak lalu ketang tukar. Macam langit bumi. Tak ada tu made in Amerika. Tak ada. Tak jumpa. Bumi pun tak ada. Oh, made in Amerika. Mereka buat bumi. Tak ada. Dan ada makhluk Allah hak lalu kut tangan tukar. Kereta api, kapal terbang, apa macam-macam lah. Itu semua tu makhluk Allah juga tu. Cuma lalu kut tangan tukar mana? Pengusaha. Pengusaha dah. Itu mana? Manusia ni mencipta dengan makna mengusaha. Hakikat yang menjadi, yang mencipta Allah. Gitu. Itu dah. Habis gitu. Maka bohong. Dua kali bohong tu. Taki bohong. Mana boleh ada Tuhan buat makhluk, tiba-tiba makhluk tu lebih sakit pada Tuhan lagi. Lebih hebat pada Tuhan lagi. Lebih menelai pada Tuhan lagi. Tuhan pun kalau tepuh dia, hilang pakai Tuhan. Mana mati? Ayo tak boleh terima tu. Kemudian, apabila kita kejap, teguh, yakin, kata ini iktikad dalam hati kita, mesti kekal Tuhan, maka kejap, teguh pula, kata ini iktikad, tentu tidak binasa Tuhan. Wallahu a'lam. Wah, mana nak kejap banyak dia ya. Sebabnya biasanya dalil bakak ni kembali kepada kidam juga. Dia lazim malzum dah. Idzan tafal baqa intafaul qidam aidan. Bila ternafi baqa, ternafi juga qidam. Sebab apa? Sebab qidam tu la awwala li wujudihi wa lam yataghayyar. Yang tidak ada permulaan bagi ada dan tidak berubah. Sebab tu kita kata kita ni tidak qadim, tidak qidam dan baharu. Tahu di mana? Kalau kita ada surat beranak, senang. Tahu dah. Kalau tak ada surat beranak, macam orang kutip anak haram, bukan anak haram, anak halal mokpok perangai haram. Kena kata gitu dah. Sia pula. Sungguh, kita kena ubah dah, tak boleh. Anak haram, anak tu tidak buat kerja haram, dia fitrah. Dia kejadian makhluk Allah Ta'ala. Hak haram tu mokpok dia berzina tu. Kita kutip anak halal perbuatan mokpok haram. Panjang kecek ni. Ada tak surat beranak dia? Tidak ada. Kita pera dia sampai 40 tahun, baby lagi tak? Orang tanya umur berapa baby ni? Umur 40 dah. Masya Allah. Baby lagi. 40 tahun kita pera baby tu tak baby dah. Bapak baby dah dia pulaknya. Berubah tak? Berubah. Itu tanda kata baru. Lagi kan? Kita dengar jalan mati. Al-alamu mutaghayyirun. Fakul mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadis. Ayalah tu. Alam ini berubah. Tiap-tiap berubah. Pasti baru. Alam ini baru. Maka tiap-tiap baru. Pasti ada yang mengada. Gitu. Jadi kalau berubah Tuhan, ada molek-molek aksiden dengan mati, berubah Tuhan jadi tak ada. Maka dia kidam tak? Tak lah muka berubah. Senang. Gitu yang mudah. Jadi apabila ternafi bakak, ternafi kidam. Kalau kullu ma sabata alaihil kidamu sabatalahu baqa'u aidan. Tiap-tiap yang sabitlah sedianya pasti sabit juga bakok. Kida bakok ni dia duduk lazim berlazim dah. Bahkan makna dia sebenarnya makna bagi wujubul wujud. Ada Allah Ta'ala tu mesti wujubul wujud. Wajibal wujud tu dah. Sebab tu kalau kita ngaji hak tidak daurah kan, bahah makna ada Allah tu lagu mana? Ada yang tidak ada didahului oleh tiada, ternafi adamul sabiq, adamul lahik, adamul halu, adamul istiqbal. Pendek kata ada Allah, tidak eksida sikit pun dengan tak ada. Tak ada dalam kamu, buku kamu ada Allah tu tepuh dengan tak ada. Itulah wujubul wujud dia panggil. Wajibal wujud. Makna ni hurai pula dalam akidah bakok. Tu dia panggil apa? Ulama kita, ulama apa? Akidah ni, ulama mutakallim kita ni tidak memadakan orang awam ni tahu makna sifat Tuhan dengan secara lazim, auto tak boleh. Kena manual. Kena sesa. Walaupun kidam bakak tu secara lazim sudah difahami di dalam wujubul wujud, tetapi dihurai lagi di dalam kidam dan bakak. Gitu dah. Baik, habis. Kenapa gitu? Khata' li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam ni besar bahaya itu besar. Dan tentu ngoti Tuhan itu bersalahan dengan yang baru-baru ini, baru-baru ada atau baru-baru sungguh. Begitu dah. Baru-baru ada dan baru-baru sungguh.
Ataupun gini, kita tambah gini. Dan tentu sungguh Tuhan itu bersalahan mana tak serupa dengan yang baru-baru ada dan baru-baru berlaku. Sebab baru-baru ni ada dua dah. Kita sebut tadi. Baru ada dua. Baru hakiki, wujud ba'dal adam. Al-mawjud ba'dal adam. Benda ada kemudian ada tak ada. Dan baru juga dikatakan mutajaddid ba'dal adam. Berlaku kemudian ada tidak berlaku. Jadi gini, Allah tu tak serupa dengan buah kelapa dan tak serupa dengan atas buah kelapa. Kayak gitu. Buah kelapa di atas pokok kelapa. Nampak? Jadi buah kelapa tu baru tak? Baru sebab ada, kemudian ada tak ada. Buah kelapa duduk di mana? Di atas pokok kelapa. Atas tu. Nah, tinggi di atas pokok kelapa, tinggi lagi, atas lagi. Jadi tinggi atas tu ada tak? Ada tak atas? Ada? Sudahlah. Tinggi tu ada tak? Tak ada. Nisbah ya. Nisbah. Itu mujarradun nisbah tu sebab tu saya tawar lagi. Kalau ada lagi jadi ketagih, sedap rupanya. Debat ni pun sedap rupanya. 0.2 ni nak tajuk. Nah, umurun iktibariyah mengikut manhaj Asy'ariyah. Untuk memahami mujarradun nisbah. Apa makna semata-mata nisbah? Jadi uliah sama. Hanya semata-mata nisbah. Ya betul lah semata-mata nisbah. Tapi sungguhlah. Sungguhlah saya ni Ahmad Faiz ni anak kepada Rosli bin Idris. Betul? Sungguh tak? Sungguh. Di mana ke anak ke tu ada tak? Bunuah tu ada apa tak? Ada tak? Saya berjalan ke mana? Oh, anak Rosli tu atas belikak dia tu. Anak Rosli ada duduk rumah. Gitu. Ada. Saya dengan nisbah bapak saya anak, bapak saya bapak. Tapi saya nisbah dengan anak saya pula bapak, anak saya anak. Kayak gitu. Di mana keanakan apa? Keanakan ke bapak ke itu duduk mana ada tak? Tak ada. Tapi sungguh tak saya ni anak bapak saya? Sungguh. Pakai saya anak haram. Mujur aku tak kata gitu. Salman ni banyak kata. Salman Khan ada. Sungguh tak? Sungguh. Kata gitu kan berat pula. Pakai awak anak haram. Sungguhlah awak tu anak ayah awak sungguh. Jadi sungguhlah Allah melihat ni. Bukan Allah tak melihat. Allah melihatlah. Allah dengarlah kita duk kecek gapo, duk buat gapo sekarang ni. Payah kau nak faham dah gitu. Mudahlah. Setara bodoh benak macam saya pun boleh faham. Okey, profesor jadi lebih benak pada saya lagi. Nah, gitu dah. Jadi kita kata gitu. Tuhan tak serupa dengan yang baru-baru ada dan baru-baru berlaku. Baru ada pun Tuhan tak serupa, baru berlaku pun tak serupa. Mana? Tak serupa dengan buahnya, tak serupa dengan atas buahnya, tinggi buahnya, tak serupa. Sebab tinggi buahnya boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk. Boleh tahu nisbah tak? Tinggi mana dia dengan buahnya hak lain. Boleh tahu. Boleh reti, boleh faham. Sebab ada nisbah. Boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk. Mana buahnya? Tu tunjuk. Tapi tunjuk tu tak kena ke atas, kena ke buahnya yang berada di atas. Jadi Tuhan ni, kalau kita kata Tuhan atas, Tuhan tinggi. Tinggi hak boleh tunjuk tak? Tinggi hak boleh ada nisbah. Lawan bagi dia rendah tak? Tak. Tinggi hak tidak ada lawannya rendah, atas yang tidak ada baginya lawan dia bawah. Boleh faham? Tak boleh faham. Serah pada Allah. Tu salaf. Tu salaf. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah tertinggi atas arasy. Apa makna tinggi situ? Tinggi yang layak dengan Allah. Mana? Tinggi hak tak boleh ditunjuk, tinggi hak tidak ada lawannya rendah, atas hak tidak boleh ditunjuk, atas yang tidak ada lawannya bawah. Boleh faham atas gitu? Tak boleh faham. Sebab kita faham atas ni mesti kena ada nisbah dia. Betul tak? Kita tingkat 2 atas pada tingkat 1. Nah, tingkat 2 bawah pada tingkat 3. Tak di atas, jadi bawah. Faham mana atas bawah? Sebab ada nisbah dia. Kalau Allah tinggi, tak ada baginya rendah. Kalau atas, tak ada baginya bawah. Boleh faham? Tak boleh faham. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu baru betul salaf. Kalau duduk selo lendik, tu pening dah tu. Tu gitu dah. Ada 5 minit. Ada berapa minit? 4 minit je nak suruh dah. Sikit je. Iyalah mana? Hak kita kata sungguh Tuhan tu bersalah dengan yang baru-baru ada, baru-baru berlaku.
ialah yang dikatakan bahasa Arab. Bahasa Arab, mari celah sikit bahasa Arab. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak apa, tak pandai bahasa Arab pun. Sebab ni bukan ilmu bahasa Arab. Ni ilmu akidah. Dia sebut betul, tak betul pun tak apa. Nah, tak perlu bukan tajwid ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil. Tahu makna tak tahu menata apa tak jadi. Tapi kalau tak tahu sebut. Nah, gapo dia sifat tu? Lapoh. Tapi makna betul. Sah i'tiqad. Yang penting makna di sini nah. Sebab ilmu ni ilmu hak kita nak i'tiqad dalam hati. Bukan hak kita nak sebut dengan lidah kita dengan betul, bukan? Hendaklah kita tahu bahawasanya makhluk ini dua perkara. Satunya daripada dua tu benda yang ada tupan diturus di zat, di tubuh. Yang nak ke tempat kosong. Yang nak ke tempat kosong tu sifat bagi turus. Iaitu jirim tu lah. Mengambil ruang yang kosong, qadatlu zat dia. Ruang kosong tu maksud kosong yang disengka kosong. Macam gini. Ni tubuh jirim. Kotak tisu. Bila dia duduk sini, ruangan udara tadi sepok. Terkeluar. Memenuhi ruangan ni. Itu mengambil ruang kosong, qadatlu zat dia. Jadi al-faragh tu mana kosong? Kekosongan tu kekosongan yang diwaham saja sebenarnya. Hakikatnya tak kosong pun ada udara dah. Udara tu sepok. Sepok ni mana terkeluar. Dipenuhi oleh ni. Tu mana? Jadi kotak tisu tu jirim. Tiba-tiba kotak tisu ni ada berapa afro nak boleh jadi sebesar kotak tisu ni? Jirim lagi jisim. Di istilah ulama mutakallimin ada salah satu daripada tak ingat dah, sutuh ke apa tu istilah ulama makulat ada salah satu daripada tiga mana boleh kerak, boleh belah, boleh hisik, sah dikatakan jisim. Jirim lagi jisim. Jadi kotak tisu ni jirim pun jirim, jisim pun jisim. Ada di dia berapa? Nun, araq. Satunya benda yang ada tupan. Tupan ni tupai. Dia tidak kekal dua masa mengikut Imam Abu Asy'ari. Al-aradu la yabqa zamanaini. Tidak kekal dua masa. Dia tupai, diturus, ditubuh, dijirim. Jirim ni yang nak ke tempat kosong. Kosong yang diwaham kosong. Hakikatnya ada jirim udara pula situ dah. Tu baik. Satu, dipanggil apa tu? Araq. Maka dinamakan arad. Arad. Benda hak baru kedatangan. Boleh bertambah dan boleh berkurang. Boleh bertambah, boleh berkurang. Arad ni. Boleh berubah. Macam penglihatan kita, pendengaran kita tu arad. Seperti hijau warna. Dan apa tu kelak. Pahit. Kelak tu mana pahit dah. Dan sejuk atau panas. Yang ada pada pisang yang putih. Jadi hijau, kulit pisang hijau, kelak rasa pahit, dan sejuk atau panas yang ada pada pisang yang putih. Jadi pisang itu apa panggil apa? Tubuh dia tu jirim. Sifat-sifat yang melekat ada di diri dia tu dipanggil araq. Terima perubahan tak? Terima perubahan. Benda hak baru kedatangan. Tu dah. Ada. Ya araq ni amrun wujudiyun. Araq ni perkara hak ada dah. Tu. Sifat hakiki bagi jirim. Ada lagi orang panggil benda hak sifat juga bagi jirim. Tapi dia bukan ada. Seperti kotak tisu bergerak. Ni gerak. Gerak kotak tisu. Indal mutaakhirin qaul muhaqqiqin, gerak diam itu amrun i'tibari. Kalau mutaqaddimin asy'ariyah wujudi. Ni panjang dah. Kalau bahas tu barulah kita akan faham apa mutaqaddimin asy'ariyah digelar dengan jabriyah mutawassit. Digelar dengan jabariyah mutawassit, bukan jabariyah hak sesat qadariyah tu, bukan. Jabariyah mutawassit sebab dia memang i'tiqad benda-benda seperti gerak, diam itu bukan setakat berlaku, bukan ada. Bila ada, Allah belaka yang cipta. Gerak tangan kita bergerak pun Allah, gerak yang ada di tangan kita pun Allah yang buat. Lepas tu kita apa? Kita basuh itu ikhtiar dia. Muhaqqiqin tak gitu. Muhaqqiqin tangan yang bergerak, Allah yang menggerakkan tangan. Gerak tu tak ada, berlaku pada tangan. Itulah habuai,
usaha kita. Sebab dia umurun iktibariyah. Tak ada masalah. Ada tu ni. Habuai kita, kan? Habuai ikhtiar dan usaha kita. Beres, ni kita berhenti situ dulu dah. Nanti lepas tu kita express. Nah, sikit-sikit. Dan seperti bau-bau dan suara yang ada pada hawa, itu semua arad. Al-aradu apa as-sautu aradun yakumu bil hawa. Kedua, habis itu. Keduanya benda yang turus. Benda yang turus ni mana? Benda hak bawa diri dah, turus. Kakak diri sendiri. Mana kita kenal dia di diri dia. Cukup. Orang kata kotak tisu, peh lalu. Kopiah, peh selalu. Serban, peh selalu. Jubah, peh selalu. Tak perlu melerek-lerek. Tapi kalau sifat, kita tak boleh peh dia di diri dia. Kena peh di benda lain. Nah, contoh, masin, manis. Kena manis, gula. Kita tak boleh pergi kedai rucik, saya nak beli manis kilo. 10 kali kiamat, tukar kedai rucik tu tak boleh bui manis kita. Tapi kalau pergi, saya nak beli gula sekilo, tahu saya dah. Gitu je senang ayat. Beres tu deh. Turus bagi arak-arak, maka dinamakan jirim dan jauhar. Berhenti situ, nanti kita sambung. Dan jika dapat kerak dua, wallahu'alam. Dan jika dapat kerak dua. Gitu kan? Dan jika dapat kerak dua perkara itu, maka ditambahkan nama satu lagi, itu jisim. Nanti kita sambung situ dah. Dan jika dapat kerak. Wallahu'alam.